Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dan kembali lagi bersama saya Mr. Tak dalam video yang seterusnya. Okey, malam ni ataupun video kali ni saya nak buat menu special saya, iaitu ikan patin gulai tempoyak. Ni resipi saya sendiri, dan ada satu secret recipe ataupun bahan rahsia, dan saya tak boleh bagi tahu bahan tersebut, ya. Cuma saya boleh tunjukkan, tapi saya tak boleh bagi tahu apakah ia, sebab itu antara resipi rahsia saya lah. Okey, untuk first step, perkara yang kita perlu buat untuk patin tempoyak ini adalah kita perlu kisar cili padi kita. Orang Kelantan kata lada burung ataupun lada burung siap. Kita perlu kisar bersama air. Air tak kisah nak banyak ke sedikit, cuma saya cadangkan supaya tak terlalu banyak untuk mengisar. Okey, jom kita kisar. Okey, selepas kita kisar cili padi kita, kita perlu kisar kunyit, sedikit kunyit hidup. Beberapa saya tambah berapa ketul kunyit hidup dalam cili yang kita kisar tadi. First kita kisar cili dulu, lepas tu kita masukkan kunyit, barulah kita kisar balik. Kalau nak kisar serentak pun boleh, tapi disebabkan saya terlupa, saya kisar balik. Selepas kita kisar kunyit dengan cili, kita boleh masukkan dalam periuk. Hidupkan api, okey. Biarkan dia mendidih sekejap, ataupun biarkan dia panas sikit. Kita boleh basuh-basuh bekas cili ni supaya tak membazir. Okey, sebelum cili kita mendidih, kita masukkan ikan. Kalau nak masukkan kemudian pun boleh, cuma rasa lebih sedap apabila kita masukkan awal-awal lagi, supaya ada rasa flavor di ikan kita. Kita masukkan ikan. Okey, sementara ikan kita dalam periuk bersama dengan cili yang menanti mendidih, kita boleh kisar bahan seterusnya. Okey, baiklah. Bahan seterusnya adalah tempoyak. Pastikan tempoyak ori, tak ada campur-campur, ya. Kalau tempoyak yang campur, ia rasa tak sedap dan tak pure. Make sure ori. Untuk beberapa ketul ikan, contoh 5 ketul ikan, boleh masukkan 10 sudu tempoyak. Lebih kurang, kalau lebih pun tak apa. Tujuh, 8, 9, 10. Okey, tak ada masalah kalau banyak. Cuma tempoyak tolong jangan kurang, dan tolong jangan terlalu sedikit. Saya letak minima 5 sudu tempoyak untuk 5 ketul ikan, supaya tempoyak kita ataupun gulai kita, ikan kita rasa tempoyak. Okey, selepas kita masukkan tempoyak, kita masukkan sedikit air dan kita kisar. Benda ni penting sebab apa? Sebab tempoyak kalau kita tak kisar, kuah kita jadi tak pekat, kuah kita jadi cair, dan tempoyak tidak hacur dengan elok, ia akan jadi berketul. So kita perlu kisarlah tempoyak kita. Okey, selepas kita kisar tempoyak, kita boleh masukkan segera dalam periuk. Memandangkan cili kita dah mula mendidih, kita masukkan tempoyak yang dah dikisarkan. Nampak tak? Pekat, cantik, halus je. Kalau kita tak kisar, tempoyak kita jadi berketul. Dan satu lagi, kalau kita tak nak kisar, boleh tumbuk dengan lesung batu. Orang Kelantan kata alu lesung. Boleh tumbuk dengan lesung batu. Rasa dia pun lebih sedap. Orang Kelantan kata lebih jeliga. Kita bilas sikit bekas-bekas tempoyak kita ni. Dua perkara penting
dalam masakan gulai tempoyak ikan patin ke ikan keli ke, tapi gulai tempoyak, yang pertamanya kuantiti tempoyak dan kualiti tempoyak. Yang kedua adalah kuantiti air, jangan terlalu banyak, sebab apabila air terlalu banyak tak mesh dengan tempoyak, nanti kuah rasa tak sedap, tak pekat, tak pure. Orang Kelantan kata tak nyakut weh. Okey, lepas kita masukkan tempoyak, saya nak masukkan secret recipe saya, sejenis daun. Saya tak boleh bagi tahu daun apa. Daun ni boleh masukkan awal-awal supaya kita nak flavor daripada daun ni turun ke kuah gulai tempoyak. Kalau kita masukkan kemudian, rasa okey je, cuma lebih sedap masukkan awal-awal sebab kita nak flavor dia tu. Daun ni susah dapat, tak semua tempat ada. Selepas kita masukkan daun tadi, kita boleh masukkan garam. Garam sila cermat, jangan gopoh, nanti terlajak dan masin, susah nak baiki. Dia tak seperti kari. Kita boleh masukkan kentang, bila dah terlajak masin, susahlah. Sekiranya tempoyak kita agak masam sedikit, kita boleh tambahkan sedikit gula, sedikit saja, jangan banyak. Hujung-hujung sudu je, sebab kita nak imbangkan rasa masam kita. Bila kuah kita mula mendidih, kita boleh perlahankan api dan kita masukkan daun kesum. Hati-hati masukkan, terutama sekali bila periuk penuh macam saya, takut tertumpah. Perkara wajib untuk gulai tempoyak adalah daun kesum. Sekiranya anda nak memasak gulai tempoyak tetapi tak ada daun kesum, lupakan sahaja. Sebab saya pernah buat, pengalaman saya buat gulai tempoyak tak ada daun kesum, saya tak masukkan daun kesum, sebab tak ada, memang tak sedap. Tak ada bunga kantan, still okey lagi. Tak ada daun kesum, sorry to say, tak ada kompromi, tak boleh masak. Setelah kita masukkan daun kesum, kita boleh biarkan beberapa minit. Okey, setelah beberapa minit, 1 minit ke 2 minit je, tak perlu lama. Kita kacau-kacau sekejap dan kita boleh matikan api. Kita boleh angkat, hidangkan dan mentang ke darah. Jom makan. Okey, baiklah, resipi gulai tempoyak ikan patin is done. So, siapa nak cuba, boleh cuba resipi ni. Cuma saya minta maaf sangat-sangat sebab secret resipi saya tak boleh sebut. Itu secret resipi saya ya, saya tak boleh sebut. Saya boleh share je apa yang menyebabkan ia rasa sedap, tapi saya tak boleh bagi tahu apakah bahan tersebut. Dan untuk ikan patin gulai tempoyak ni, ia tak perlu masak lama-lama sebab nanti isi ikan akan hancur. Dan sekiranya nak lagi rasa sedap,
Gulai tempoyak ni akan lebih sedap apabila kita panaskan balik masakan gulai tempoyak kita. Contoh kita masak malam ni, kita panaskan esok hari, rasa lebih sedap. Sebab isi ikan patin kita rasa kuah, rasa tempoyak, rasa masin dan sebagainya. Video kali ini di sini saja dulu. Sekiranya berminat, bermanfaat, anda suka patin tempoyak, boleh like, subscribe, share dan komen. Bye. Assalamualaikum.